Silakan Tuan Oscar Ling Cahayu, Sibu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3 mengenai meminta Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri untuk menyatakan kesesakan hospital kerajaan pada ketika ini semakin membimbangkan, di mana rakyat tidak dapat mendapat perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang bersesuaian, di samping perlu menunggu lama bagi mendapatkan khidmat kesihatan daripada hospital kerajaan. Jadi apakah langkah-langkah kerajaan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan negara? Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Ini merupakan soalan yang sentiasa dekat di hati semua wakil rakyat. Dan terima kasih Yang Berhormat Sibu membawa isu ini. Pada saya, untuk makluman Yang Berhormat, keseluruhan ahli Dewan Rakyat inilah, kalau kita melihat mengapa berlakunya kesesakan di hospital, walaupun kerajaan telah mengadakan banyak usaha, berapa banyak hospital baru telah dibina, hospital lama dinaik taraf, klinik kesihatan, klinik desa, semuanya dah bertambah banyak, tapi masih berlaku kesesakan. Jadi kesesakan ini pada saya adalah berpunca pertama sekali menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita oleh semua pegawai-pegawai kesihatan daripada doktor, nurses kita dan semua kementerian yang terlibat dalam menjaga kesihatan kita ini dah bertambah baik. Bila bertambah baik, keyakinan rakyat untuk pergi ke hospital sebab perkhidmatan kesihatan yang baik sudah pasti akan merujuk kepada hospital kerajaan. Yang kedua, disebabkan hospital kita menyediakan perkhidmatan boleh dikatakan hampir percuma. Begitu murah sekali kalau kita bandingkan dengan perkhidmatan hospital swasta. Sebab itu juga mereka hospital kerajaan ini menjadi tumpuan. Dan untuk itulah kalau kita melihat kerajaan juga dah menambah jumlah doktor, jururawat, semua dah bertambah. Tapi masih berdepan dengan kesesakan. Jadi untuk itulah maka kerajaan telah pun menubuhkan pasukan petugas khas reformasi sektor awam yang dipanggil singkatannya STAR, yang dipengusikan oleh Tan Sri KSN dan dianggotai oleh pelbagai agensi. Bukan saja Kementerian Kesihatan, tapi pelbagai agensi, kementerian dan sebagainya, di mana mereka berbincang, duduk melihat apakah penambahbaikan lagi boleh dijalankan. Untuk itu, maka mereka melaksanakan program secara short term, mid term dan juga long term, di mana jalinan kerjasama dengan the private sectors, private hospital dan juga pengamal-kamal perubatan klinik-klinik swasta untuk berkongsi, di mana sebahagian pesakit-pesakit yang mungkin bukan menghadapi penyakit yang kritikal akan boleh mendapat perubatan di klinik-klinik swasta. Dan juga begitu juga yang datang khususnya waktu odd hours daripada 6 hingga 12 malam, kalau yang tak berapa-apa tu, di mana mereka boleh dihantar kepada klinik kesihatan berdekatan, klinik daerah, di mana waktu operasi mereka akan dilanjutkan sehingga ke 12 malam. Ini merupakan langkah jangka pendek dan juga langkah sederhana dilaksanakan. Seperti diumumkan juga dalam bajet baru ini, skim perubatan madani juga telah diperuntukkan khas, di mana akan diberi peruntukan untuk rakyat kita pergi berjumpa dengan pengamal-pengamal perubatan atau the GP untuk membuat rawatan yang tidak kritikal ataupun sakit demam biasa dan sebagainya. Jadi pokok pangkalnya, Datuk Yang di-Pertua, mengapa hospital masih sesak? Mungkin mutu perkhidmatan kita dah tambah baik, tapi pada masa yang sama memberi gambaran bahawa adakah kita di Malaysia ini merupakan tidak mengamalkan budaya hidup yang sihat. Mengapa? Sebab itu lebih ramai terpaksa rujuk ke doktor, pergi ke doktor, demam, sakit dan sebagainya. Jadi sebab itu penekanan oleh Kementerian Kesihatan ialah juga untuk membawa ataupun mempromosikan budaya hidup sihat. Ini amat penting sebagai preventif measure yang patut kita fokuskan. Di sinilah saya kira peranan semua ahli parlimen untuk kita jalankan program bersama dengan Kementerian Kesihatan, doktor-doktor, supaya memberi kesedaran mengamalkan budaya hidup sihat ini di kalangan rakyat kita. Supaya hospital, kita tak payah pergi ke hospital lah. Hanya tak ada yang sakit yang kritikal dan sebagainya. Dan hospital kita tidak akan terbeban dengan kita mengendalikan terlalu banyak
kes-kes kesihatan yang akhirnya merugikan negara dari segi kedudukan kewangan dan merugikan rakyat kita sendiri juga. Jadi itu patut menjadi tumpuan kita semua.